So guys, nak tanya apa-apa ke? Nanti saya akan tunjukkan lah analisis counter chart tu. Bolehlah beritahu kat chat box ataupun boleh cakap terus. Guys, nak tanya apa-apa ke? Boleh tanya pasal counter apa-apa counter. So saya akan beritahu lah ada buy signal ke tak. Kita buat analisis lah. Boleh tag kat chat box ataupun boleh cakap terus nama counter. Yes, Bro Hamad. Nak tanya pasal counter apa bro? Okey, ada tak pertanyaan apa-apa guys? Pasal counter bolehlah beritahu okey. Kat chat box. So kita buat analisis lah.
Okey, Bro Zahir, apa ni? Yes, John. Suruh Yes. buat analisis pasal Pi dengan iTeams Okay, let's check Pi. Okay, kalau kita check Pi untuk daychart okay, kalau tengok daychart, banker chips masih lagi full 100%. Storch dah nak sampai oversold. MACD masih lagi downtrend. 10 hari bulan ada sell signal keluar, lepas tu harga dah turun sikit lah. Okay, daripada 3.5 turun kepada 3.42. Okay, so MACD masih lagi downtrend, momentum masih lagi sideways, distribution tinggi sikit lah, warna merah kat sini distribution. Okay, untuk Pi lah. Tapi banker masih lagi full. Kalau kita tengok overall pattern dia masih lagi uptrend lah kalau tengok overall pattern dia. Okay, kalau untuk short term dia akan retrace sikit lah. Dia MACD masih lagi merah, distribution lah pasal profit taking, tapi stocks dekat dah oversold. So since banker ada, boleh hold. Okay, kalau dah masuk kat Pi ni. Okay, things okay, kalau A-Teams tak ada apa ni, Storch overbuy tapi masih lagi uptrend. Okay, masih lagi uptrend. Banker pun almost 90%. Okay, almost 90%. MACD masih lagi uptrend, momentum up lagi, tapi distribution ada sikit, tak banyak. Okay, distribution sikit lah, tapi kena jaga-jaga juga. Okay, jaga juga pasal ada profit taking sikit, tak banyak. Okay, so overall still okay, uptrend signal lah overall. Tapi buy signal tak ada keluar. Buy signal last keluar last keluar 5 Februari 3 Februari double buy signal, 27 Januari triple buy signal, lepas tu harga naik lah. Okay, harga naik last 5 Februari harga lepas tu turun sikit, ada retracement signal kat sana. Okay, retracement signal. So kita boleh tengok memang ada distribution dia tinggi sikit kat sini, lepas tu ada collection. Okay, ada collection kat 4 Februari, lepas tu distribution tinggi balik, tapi dah berkurangan lah. Okay, daripada 8, 9, 10 dengan 11 dah kurang. Okay, distribution dia, profit taking dia dah kurang. Banker pun dah naik. Kalau kita tengok, banker dah naik, tengah naik. So A-Teams ni apa okay, overall masih lagi uptrend lah. Okay, overall uptrend, tapi buy signal tak ada. Okay, buy signal tak ada. So far belum keluar lagi lah. Setakat ni MACD je ada green dot. Okay, sekejap. Kalau yang dah masuk boleh hold. Kalau nak masuk sekarang 50-50 lah, because tak ada buy signal keluar kat indicator lagi. Okay, so yang ni untuk A-Teams lah. Okay, Melawar WB. Okay, Melawar WB kita ada. Okay, banker almost 60%. Okay, Storch buy signal uptrend lagi. Golden cross buy pun ada. Okay, buy GC keluar pada 11 Februari. MACD PB downtrend lagi, momentum down, distribution tinggi sikit.
kalau kita tengok dia pada 9 Februari, okey, dia sikit lah tinggi, tak banyak. Okey, tapi okey lagi kalau kita tengok hal dia dah jadi hijau. Okey, buy GC pun keluar, banker pun 60%, stocks pun buy signal, just MACD BB je masih lagi merah, momentum down. Okey, tapi boleh monitor Bro. ni. Yes bro. Ada possible tak dia follow mak? Apa tu bro? Dia ni melewat anak kan? Ya, anak dia. Ada possible tak dia akan follow mak? Mak dia indikator dia lain sikit. Kita check anak apa mak dia Lawa. Kalau tengok lawa ada retracement signal. Distribution tinggi. Tengok tu. Dan memang keluar retracement signal kat sini. Warna merah kat luar candle tu. Line warna merah tu. MACD VV merah, momentum down. Line ke bawah. Distribution memang tinggi. Possible dia boleh ikut mak dia. Kalau tengok mak dia, banker sell signal, banker dah kurang Banker dah kurang daripada 10 Februari, 11 Februari lagi kurang. Menurun banker dia. Tapi stocks masih lagi buy signal. Dekat oversold position. Okay. So maybe kalau Isnin tu maybe dia akan kena tengok distribution kalau tinggi lagi, kemungkinan harga mungkin akan turun lagi kemungkinan. Tengok 10 Februari last keluar, 9 Februari je buy signal, yang tu pun satu je, satu signal je keluar. Dia bukan macam double buy satu signal je. So kalau nak masuk lebih baik kena EP lower kalau kita check mak dia bukan dalam position yang baik Okey, banyak orang tanya pasal indikator accumulation ni. Okey, dengan momentum ni, dua ni saya belum publish lagi, masih lagi back test. Soon maybe dalam 1 minggu ataupun 2 minggu saya test. Kalau semua okey, confirm, 100% confirm, nanti saya akan publish semua akan dapat. Siapa yang dah beli ini tu akan dapat, automatically akan dapat yang ni tak payah risau. Saya akan bagi access terus, just copy and paste access yang ada tu, just kat indicator 2 ni. So semua orang akan dapat. Saya tengah masih lagi back test. So far okey, dibagi signal yang so far macam yang indikator yang lain member semua gunakan tu, 80% 90% accurate so far. Yang paling saya suka pasal yang accumulation ni, senang nak tengok. Dulu ada satu line je, susah nak tengok. Sekarang senang. So kalau biru ni kita tahu orang tengah beli, macam banker, kita tahu accumulation ada So kalau merah, orang tengah menjual, so kita tahu orang tengah jual, jangan masuk Kalau benda ni merah jangan masuk. Senang nak tengok sekarang. Okay, so just tunggu 1-2 minggu, saya test dulu. Kalau ada apa-apa silap ke dalam skrip dia, nanti saya adjust, then kita dapatkan lebih accuracy kat skrip dia. So far okay, 80-90% still okay. Okay, so yang tu melawah. Okay, kalau dia tengok melawah, anak dia ada buy GC tapi takut because MACD BB masih lagi merah. So kalau saya suggest, walaupun ada buy GC keluar, lebih baik tunggu, tengok mak dia turun ke tak. Dulu bagi mak dia stable dulu harga tu, baru masuk ke anak. Kalau siapa nak masuk ke anak tu, okay, warrant dia. Okay, so yang ni melawan BB. Lagi satu M-Clean. Okay, member tanya M-Clean dalam video yang saya lepas tu, ingat, kalau member-member semua ingat, saya ada buat satu video tu, saya post
sebelum market buka, saya buat satu analisis beberapa counter Mclean, JFTech semua kan, ada kalau member ingat. So Mclean saya ada masukkan, lepas tu next day dia fly high. Saya ingat yang ni kot, saya ada cakap ada double buy signal, ada lagi satu buy signal keluar 9 Februari. 11 Februari pun ada satu buy signal keluar semalam. Okay, so lepas tu dia still fly high juga. Okay, so banker still masih lagi full, tapi kalau kita tengok stocks dia downtrend signal so kemungkinan hari Isnin kemungkinan maybe ada profit taking, pasal kalau kita tengok yang 11 Februari ni dia dah naik tinggi betul. Biasalah kalau ada orang yang dah beli tu mesti akan jual. Okay, yang tu normal lah. Okay, so kita kena faham. So kalau hari Isnin kalau dia naik lagi, jangan nak masuk. Kalau orang nak main scalping ataupun FIFO, okay. Kalau nak hold, jangan nak masuk, risiko tinggi. Tunggu dia retrace dulu, beli kat support. Okay, beli kat support, bahaya. So biasa kalau kita tengok kat sini ada double buy signal, harga naik, lepas tu next day walaupun ada buy signal, harga naik, lepas tu turun balik, profit taking. Tengok tu tinggi tempat ni, walaupun ada buy signal masih lagi ada profit taking yang tinggi kat sini. So pasal tu dia naik, lepas tu turun balik dan sell signal keluar. Okay, so yang ni kena hati-hati lah. Okay, so kena jaga-jaga. Mclean ni. Okay, tapi banker masih lagi full, MACD masih lagi hijau, momentum up lagi, tapi distribution je tinggi sikit. Okay, so orang push price dia, lepas tu dia orang ambil profit. So kalau nak masuk bila dia retrace. Okay, bila dia retrace, beli kat support. Okay, kalau kita tengok hal dia masih lagi hijau, so no problem, no worries. Tunggu lagi satu buy signal. Okay, bila dah harga dah turun, tunggu buy signal baru masuk Mclean. So selamat. So stock masih lagi downtrend satu. Okay, so ada counter lain? Member-member nak tanya? John, boleh tanya tak? Yes bro. John, nak tanya, kalau accumulation and distribution tu, kalau kita pakai yang normal indicator tu, yang line tu, itu sepatutnya kalau pakai yang line tu, dia sepatutnya nampak uptrend ke? Sebab kita tak tahu je accumulation ke atau distribution, sebab dia satu line je kan? Betul tak? Ya betul. Buka dulu yang senang nak explain. So kalau dulu yang ni accumulation, distribution yang standard punya. Kalau kita tengok yang standard punya ni, kat sini dia ada line up, tapi kita tak tahu berapa banyak orang tengah beli. Accuracy dia kita tak boleh nampak. Kita tahu lah dia uptrend bila line tu up, tengah pergi ke atas tu memang betul tengah uptrend, tapi berapa orang tengah beli. So kalau macam ni dia lebih accurate lah. Pasal tu saya buat benda macam ni, tukar yang ni kat yang ni. Okay, buat script baru, so dia nampak lagi accurate lah. Okay, so kalau tengok benda ni, kalau benda ni dia sideways, macam sideways, tapi kita ingat sideways, selama ni saya pun ingat sideways. Okay, macam sideways lah. Okay, tapi masih lagi ada collection kat sini. Kalau ikutkan indicator saya, masih lagi ada collection, tapi tak banyak, sikit. Okay, dah kurang collection dia, tapi masih lagi ada collection. So dekat sini dia up, tapi bukanlah up banyak kat sini. Tengok tu, sebenarnya tak up banyak, sama je, tak banyak collection. So pasal tu indicator ni
susah nak tengok whether uptrend ke ataupun sideway ke, sebenarnya sideway ke ataupun downtrend. Dia tak accurate. Kalau saya nak bagi accuracy yang standard indicator ni, saya boleh cakap 50% to 60% lah accuracy dia. Kalau ikutkan benda ni, indikator saya, dia tak accurate sangat Okay, so kalau kita tengok kat sini ni, memang apa, downtrend signal. Okay, yang ni dia terus turun, zoom dia turun, tapi bukanlah turun banyak. Kalau kita tengok kat candle pun memang ada sell signal keluar, tapi ada sell signal, tapi kita boleh check kat sini berapa distribution dia, tinggi ke tak banyak so masih lagi boleh hold. Kalau kita tengok ni, kita pun dah jadi takut dah, lebih baik kita jual line ni terus ke bawah. So yang tu difference dia. So kalau line dia ke bawah, distribution, orang tengah ambil profit. Kalau ikut yang standard indicator, kalau kita ikut indikator yang saya buat yang baru ni, taklah turun banyak sangat. Walaupun ada warna merah dah keluar, taklah tinggi sangat. Area ni tinggi, yang ni dia boleh katakan tinggi. Tengok ni, area ni. Pasal tu saya buat apa, macam histogram kat sini lah. So kita boleh tengok profit taking ada ke tak. So yang ni, benda ni, area ni tinggi. So kalau example lah, walaupun ada sell signal keluar, payah takut kalau orang yang beli kat sini lah, example 15 Januari orang beli kat sini, lepas tu dia hold, sell signal keluar, tak payah takut lagi, because taklah banyak distribution. Yang ni biasa lah, orang beli kat bawah mesti akan jual kat atas kan, biasa lah. So orang nak hold lagi, dia nak pergi atas tu, tak payah takut, tak payah jual. Kita tengok indikator saya ni, okey lagi, tak banyak distribution, tak banyak profit taking. Kalau area okey, naik dah naik. Kalau tengok area ni, tinggi sikit, tapi kita boleh check ada tak berkurangan. Tengok tu, kalau dia memang dia naik, lepas tu berkurangan, masih lagi boleh hold lah, because dah ada buy signal kan. So kita check daripada indikator lain, opposite dengan apa, accumulation and distribution. Kita kena check semua indikator, boleh ke tak boleh, tak boleh hold, boleh ke tak, macam tu Okay bro. Okay John, thank you. Okay, so member tanya my EG. Okay, my EG okay, my EG ni kalau kita tengok, banker almost 90%, Stoch reverse ke downtrend daripada overbuy, so dia bahaya sikit Okay, bahaya sikit. Belum sell signal keluar, belum lagi, tapi kalau ikut Stoch ni kena hati-hati. Momentum pun macam down. Okay, dah down. Accumulation berkurangan sikit, tapi masih lagi okey. Orang masih lagi collect pada ni Okay, so masih lagi ada. So saya ingat, kalau nak hold ikut MACD BB masih lagi jauh. Momentum di down sikit, accumulation masih lagi ada, banker pun ada, boleh hold. Tapi kalau tengok Stoch ni, mungkin harga tu akan berkurangan sikit Okay, so pasal kita tengok daripada 9 Februari, accumulation, collection dia dah kurang sikit ke 10 Februari tu, dia tak naik. Lepas tu 10 Februari ke 11 Februari orang tak collect dah, sama je. Okay, sama je. So kena jaga-jaga kena tengok hari Isnin orang ada collect ke tak. Kalau tak collect, lebih baik ambil TP Okay, untuk my EG. Okay, next. Asia Pac. Okay, Asia Pac ni kalau kita tengok, 10 Februari ada keluar triple buy signal. Okay, siapa ada indikator, saya masuk untung Saya pun tak tengok ni Asia Pac.
Oh, naik sampai 119 sen. Daripada 13.5 naik sampai 16. Okey, untunglah siapa masuk. Tapi lepas tu dah retracement signal keluar, line merah. Okey, kat luar ni kalau kita tengok stock pun memang tak sell signal keluar. Hati-hati pasal retracement. Banker pun dah kurang. Banker pun sell signal. Momentum pun zoom down. MACD je masih lagi strong buy pasal ada accumulation. Orang tengah push harga dia, tapi momentum dah slow, tak laju. Okey, tak laju, tapi accumulation masih lagi ada lah. So lebih baik ambil TP. Kena tengok hari Isnin lah, ada tak banker masuk. Kalau banker masih lagi kurang, okey, accumulation dah kurang, lebih baik ambil TP lah. Jangan ambil risiko nak hold Asia Pac ni. Okey, so banker pun dah kurang lah. So kena hati-hati lah. Yang orang push ni maybe retailer. Okey, retailer ataupun small buyers lah yang push price ni, masih lagi hold price ni. Okey, so siapa dah masuk ni lebih baik ambil TP lah, suggestion saya. Okey. Okey, yang tu untuk Asia Pac. AX. Okey. AX 10 Februari double buy signal keluar. Again 11 Februari buy signal keluar, tapi banker memang low, kurang daripada 10%. Stocks pun downtrend, tapi dia macam dah reverse up lagi, tapi tak pasti lah. Okey, kena tengok, kena check hari Isnin. Macam dah sideways dah kat sini. Okey, yang ni pun pasal orang tengah push harga 11 Februari. Okey, tapi tak banyak dia orang push daripada 65 ke 75. Okey, MACD hijau. Okey, tapi kalau kita check momentum dia sideways. Distribution tengok ni masih lagi tinggi. Okey, so kalau nak masuk AX ni bahaya sikit lah. Kalau tanya saya macam saya takkan masuk. Kalau tengok benda ni pun dah menakutkan. Daripada 8 Februari sampai 11 Februari profit taking je yang kuat, accumulation tak kuat. Accumulation dia start 30 November ke 8 Disember je baru kuat. Tengok ni, tengok ni kita buat back test sikit lah. 30 November ke 1 Disember orang collect, lepas tu dia naik tinggi. Tengok tu, pop dia naik tinggi pasal dia ada buat collection kat sini kan, so dia push harga tu. Lepas tu dah turun balik, distribution high, masih lagi high. Benda ni 11 November ni masih lagi high. Oh, thank you bro. Yelah, pasal tu dia lebih clear indikator ni. Macam dulu satu line saya pun ikutkan yang standard indicator, saya cakap sideways, downtrend, distribution, accumulation kan. Sometimes dia sebenarnya bukan 100% accumulation ataupun bukan 100% distribution ataupun 100% sideways. So yang ni dia macam lebih clear lah sebenarnya. Sama je dia, accumulation, distribution, standard script tu saya tukar sikit je lah, modified sebenarnya. Yang momentum tu pun saya modified, indicator momentum yang ni dengan ni saya modified. Dia satu line tak sedap nak tengok, tak shock. Okey, so yang ni AAX. Boleh komen Mtronic. Okey, Mtronic semalam saya ada Mtronic WA. Okey, semalam punya video yang 59 super penny stock saya komen tu, yang tu just emak je semua saya komen tak ada warren lah, kita ada anak. Okey, tunggu kita ikut ni Q. Okey, no problem tu, no problem. Kita ikut Q lah, saya ingat Mtronic WA Okey, BC. Okey, kalau siapa yang tak boleh check kat Microsoft Team ni,
ataupun tak boleh buka mic, bolehlah letak kat group. Saya tengok kat phone ni. Okey, bolehlah request kat phone. Apa ni group ni, saya akan tunjukkan live lah kat sini Okey, kita tengok VC sekarang. Okey, kalau kita tengok VC ni, okey, VC ni ada buy signal keluar. Okey, ada buy signal keluar. Tapi tak strong lah. Okey, VC ni dia tak strong. Ni VC apa benda ni sih? VC. Okey, baru betul. Tersilap tekan tadi. Okey. VC, sell signal keluar. Okey, sell signal keluar 11 Februari, banker kosong. Okey, banker kosong. Stock downtrend daripada overbuy MACD pun merah. Momentum down. Tengok tu, accumulation pun tengah mengurang. Orang dah tak collect dah. Okey, orang dah tak collect dah. So, memang semua indikator menunjukkan downtrend signal. So, overall downtrend signal lah. Lebih baik jual. Kalau yang dah masuk kat bawah, lebih baik jual lah. Jangan hold buy VC. Okay, next. Tadi member tanya ni apa ni, Mtronic WA. Okay, Mtronic WA. Okay, let's check Mtronic WA. Check sikit lah. Okay, banker kosong, masih lagi merah. Halia, stock dah oversold. MACD BB uptrend signal, maybe tengah push price dia, tapi tak strong lah, because satu indikator dia menunjukkan apa ni, uptrend. Momentum masih lagi sideways. Kalau kita tengok kenapa MACD BB ni dia menunjukkan uptrend signal, pasal kita tengok area ni 5 Februari 8 Februari distribution dia tinggi, lepas tu dia mengurang kat area ni. So saya ingat ada orang tengah push, tapi profit taking masih lagi tinggi daripada accumulation lah, daripada collection. So kalau Mtronic W ni, saya ingat harga dia akan menurun lah. Kalau kita tengok daripada indikator ni, maybe dia akan turun lagi, maybe 1 bit ataupun 2 bit lah, 4 sen ke ataupun ke 3.5 sen. Okay, so yang tu untuk apa ni, Mtronic WA lah. Okay, ada rakaman tak? Ya, ada tengah buat recording, nanti saya post. Okay, next. Apa ni? eSafe. eSafe, okay. Okay, eSafe. Okay, masih lagi safe lah. Okay, eSafe ni masih lagi safe. Double buy signal keluar 10 Februari. Siapa ikut, lepas tu naik. Okay, nanti naik sikit je, tak banyak dia. Saya ingat retailer je yang push price ni, banker tak push, tak banyak. Stock sell signal keluar, so hati-hati, sell signal keluar stock dia. MACD BB masih lagi uptrend, momentum up, accumulation masih lagi up, so masih lagi ada collection untuk eSafe. Okay, so masih lagi safe lah. Kalau ikutkan overall ni masih lagi safe, tapi kalau tanya pendapat saya, hari Isnin mungkin dia akan naik, tapi tengok resistance dia kat 285, lagi 1 bit je, lepas satu stock signal keluar. Okay,
stop sell signal keluar pasal resistance dia kat 285. So dia suruh ambil apa? Profit lah. Dia suruh ambil profit. Okay, sell signal dah keluar. Resistance dia kat 285. Next resistance, kalau lepas lah, kalau dia break resistance 285, dia akan naik sampai 305. Sorry 0.3. Okay, next resistance 0.3. Okay, so yang ni untuk E-Safe. Okay, E-Safe. So masih lagi okey lah. So overall E-Safe masih lagi uptrend. Okay, Bintai. Bintai. Scroll dulu sekejap dulu. Okay, sorry tengah reply member. Okay, Bintai. Okay, mana Bintai hal masih lagi merah. Kalau kita check ni benda ni naik lagi. Kuat. Kalau tengok distribution 9 Februari 10 Februari memang profit taking kuat lah. Okay, tapi dia push balik, profit taking mengurang pasal saya ingat ada collection sikit. Kalau tengok MACD ada uptrend. Stock nampak macam nak reverse ke uptrend daripada oversold kosong. Kalau kita tengok support kat 515 Okay, support kat 515 break naik support 455. Okay, naik support 455. So Bintai saya ingat siapa yang tengah hold lah. Okay, lebih baik ambil TP lah, ataupun kalau nak hold apa ni untuk mid, then okey lah. Okay, kalau tengok yang stocks ni dah sampai oversold, saya ingat maybe kalau dia jatuh pun dia akan jatuh lagi sampai 515. Next, kalau dia break ni punya support 455 lah. Okay, 455. Tapi dia jauh juga Okay, so hati-hati. Kalau kita tengok, saya boleh katakan Bintai ni masih lagi downtrend signal. Pasal hal ni merah, banker pun kosong, momentum pun sideways, distribution mengurang tapi masih lagi distribution dekat sana lah, merah lagi. Okay, ini untuk Bintai. Okay, TMC Live. Okay, TMC Live. Kalau kita tengok kat sini, okay, TMC Live kalau kita tengok masih lagi hal dia hijau. Buy signal keluar 10 Februari tapi taklah strong sangat. Ada satu signal dia keluar. Okay,
Saya ingat dia tak naik banyak Banker masih lagi okay, almost 90%. Swatch uptrend daripada oversold okay, so yang tu bagus lah. MACD BB masih lagi merah. Momentum 10 Februari macam ada pasal tadi kita tengok collection pun dia ada collection tengah naik tu collection dia. So okay lah. Kalau nak hold TMC Live boleh hold. Kalau siapa yang dah masuk lah. Kalau yang dah masuk boleh hold. Kalau nak masuk sekarang saya advise jangan lah. Terus tak ada signal keluar lagi. Semua signal keluar. Kalau yang dah masuk 10 Februari tu okay, boleh hold. Okay, boleh hold. First touch pun uptrend, banker pun okay, 90%, collection pun okay, tinggi. Okay, daripada 8 Februari collection ni memang tinggi lah, orang tengah collect. Okay, so kita boleh check kat sini lah. Tak tahu lah kenapa orang tengah collect. Banker pun masih lagi hold. So maybe mungkin dia orang nak push price tu kot. Kita tengok lah. Okay, so ini untuk apa ni TMC Live. Okay, tadi member dia tanya MTech. Okay, kalau kita tengok MTech, okay, kalau MTech double buy signal keluar, memang dah naik lah hari tu. Semalam dia naik naik sampai mana ni? Tinggi tu 865 dia naik start pada 830 naik sampai 865 kalau tak silap. Lah kali kejap double buy signal keluar semalam. Stoch macam nak reduce uptrend. Banker 49%. Okay, 49%. MACD BB masih lagi uptrend, momentum up. Accumulation dia tinggi kat 5 Februari. Okay, accumulation tinggi 5 Februari, lepas tu dia kurang. Pasal tu saya signal keluar. Saya ingat orang tengah profit taking lah. So dia menurun. Okay, masih lagi menunjukkan keturunan kat sana. Ada reduction kat sana, line dia di ke bawah. So collection tak banyak. Okay, kalau kita tengok MTech ni, kalau yang masih lagi hold MTech, advice saya kalau tengok 10 Februari momentum dia menunjukkan down signal. Okay, ataupun sell signal keluar, top pun sell signal keluar untuk 10 Februari, atas pun sell signal keluar. So 3 sell signal keluar. Sebenarnya orang push price MTech ni. So kalau boleh TP. Dia macam something tak not sure. Okay, macam something off. Kalau ikut pendapat saya lah, macam something off. Okay, dia accumulation dah kurang dia menurun. Kalau nak hold MTech ni, jadi MTech ni untuk FIFO atau intraday semalam okey. Kalau nak hold, saya ingat bahaya sikit. Kalau tengok macam ni, naik lepas tu turun, naik turun, so dia naik, so dia akan turun. Kalau tengok hal ni pun dah jadi kuning, so bahaya lah, warning lah. Okay, dia sebenarnya warning signal dah keluar. So lebih baik TP. Okay, so yang ni untuk MTech. Lepas tu member ada tanya pasal Astino. Okay, Astino, kalau kita tengok 10 Februari triple buy signal keluar, harga naik. Lepas tu harga naik lah sampai 625. Lepas tu dia turun sikit. Pasal kalau kita tengok area ni, walaupun orang tengah push price dia, tapi profit taking kuat. Push profit taking kuat, masih lagi profit taking dia tinggi. Momentum tak habis.
Okay. So kalau boleh orang yang dah masuk February tu TV lah. Kalau boleh tengok ni distribution dia tinggi sikit. Stock pun dah sell signal keluar besok. Okay, beli TV. Okay, better beli TV So yang untuk Tino, kalau Mitra saya ingat saya dapat buy call dari signal keluar. Ini Mitra ada triple buy signal keluar, lepas tu dia naik sampai 275 hari tu tapi stock dah kat Osol, MACD BB masih lagi hijau tapi sell signal dah keluar kat stock. Banker pun kurang sell signal, momentum down, distribution tinggi tapi distribution dia berkurangan sikit lah tapi tak banyak, dia naik sikit. So ada collection tapi tak banyak Mitra ni. Okay, tapi kalau kita tengok Mitra ni kita boleh kalau nak hold, orang yang nak hold untuk mid boleh lah, because dia boleh naik sampai 30 sen. Tapi kalau yang orang nak swing tu, kalau dah masuk, saya ingat saya ada bagi signal 10 Februari kalau silap lepas tu dia dah naik tinggi sampai 275. Okay, 275, so boleh lah TP bila dia naik balik. Okay, jangan hold kalau nak hold untuk swing. Okay, so ini untuk Mitra. Okay, okay, Mitra saya dah explain Mitra. Okay, ini okay, ini masih masih merah, mereka pun persen, stock turun, MACD BB merah, momentum up sikit je, tak banyak, distribution berkurang tapi masih lagi profit taking dia masih lagi kuat. So overall Inix masih lagi downtrend signal. So kalau nak masuk Inix ni tak boleh tunggu sampai ada kebanyakan indikator tu ada buy signal baru masuk Inix ni. Okay, so masih lagi menunjukkan downtrend signal Inix. MSCIB. Okay, SCIB sell signal keluar semalam. Banker pun dah kurang. Kalau kita tengok daripada 8 Februari, banker kurang. Dia murah. Sell signal keluar. Stock masih lagi downtrend kat Osol. MACD, momentum top, distribution dah start increase. Orang dah start ambil profit taking daripada acquisition kurang, lepas tu dah start jadi merah. Jangan boleh kalau yang tengah hold lah. Okay, as advice memang strong downtrend signal untuk SCIB. Okay, M clean saya dah explain tadi, so bro boleh tengok video nanti. JHM okay, JHM okay, nampak bagus. Triple buy signal semalam keluar, lepas tu dia naik tinggi. Okay, stock pun dekat oversold, uptrend. Banker pun 18 sen, momentum tengah up. MACD masih lagi merah, because masih lagi ada profit taking tapi dia berkurangan. That means ada collection, ada juga profit taking. So belum 100% orang tengah beli, belum 100%. So maybe like 60% orang beli, 40% masih lagi orang profit taking lah. Okay, so masih lagi, tapi dia berkurangan daripada 10 Februari. Berkurangan
kat 11 Februari daripada negatif ini 24 jadi apa? Negatif 15 exactly. So berkurangan. Okay, berkurangan. Banker pun naik. Banker pun ada naik. So dia push dia punya price lah. So JHM still nampak okay. So kalau nak hold boleh. Okay, boleh hold. Tapi jangan hold lama. Always monitor. Pasal profit taking masih lagi ada, bukan 100% macam dekat area ni. Okay, so itu yang kita JHM. MI. Okay, MI. Oh, double buy signal keluar semalam. Double buy signal keluar, banker pun okay. Tinggi juga. I think 65%. Stock trend daripada usul. MACD masih lagi merah. Momentum up. Pasal MACD merah, kenapa? Kalau tengok distribution masih lagi tinggi lah. Walaupun ada collection, tapi profit taking pun tinggi juga. Kalau tengok area ni memang selalu ada profit taking, ada retracement signal dia. Baru orang satu hari semalam ada orang push back push. Okay, so kalau kita tengok daripada 10 Februari negatif 50 jadi negatif 42. Okay. Ada lama. Ada cari. Okay. So yang ni memang kalau boleh siapa yang masuk semalam better TP lah. Kalau pendapat saya lah, better TP, jangan hold lama. Okay, pasal distribution masih lagi ada kat sana, orang tengah ambil profit taking. Lepas naik maybe kemungkinan banker pun akan keluar. Kalau kita tengok yang past movement banker ni, dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tengok tu, masuk keluar. Sekarang dia masuk, so kemungkinan dia akan keluar balik. Kalau kita tengok dia punya past, kita tengok juga past analysis dia, ada tak banker stable kat sana. So dia tak stable, masuk keluar, so bahaya. So MI ni siapa masuk better keluar hari sini. Okay, PK. Okay, PK ada buy signal keluar, tapi satu je, banker full, stock sell signal, MACD uptrend, momentum up tapi tak banyak. Accumulation tinggi pasal banker masuk full untuk push dia punya price. Banker yang masuk. Okay, banker masuk. So kalau PK saya ingat boleh hold pasal ada banker. Tapi kalau stock share signal keluar, jaga-jaga kemungkinan banker tiba-tiba akan keluar. Okay, kalau stock ni line dia uptrend tapi ada share signal keluar tu, kena jaga-jaga. Okay, kena jaga-jaga. Maybe suddenly dia akan ada retracement. So better jaga-jaga. Boleh hold, bukan kata tak boleh, boleh hold. Siapa yang dah masuk tu boleh hold. Okay, tapi monitor. Okay, Mitra dan John, boleh explain sikit pasal ini yang resistance tadi tu, yang purple dot. Purple dot ni resistance. Kalau kita tengok yang ni sebenarnya yang purple dot dengan red dot ni, apa ni, dia apa, support. Kalau dia ke atas ni resistance, yang ni support lah. Okay, ataupun yang purple dot ni ke bawah, dia boleh jadi apa, support juga. Tapi yang ni untuk yang dot ni sebenarnya dia sekali dengan apa, indikator intraday. Okay, indikator intraday. Kalau member nak pakai ataupun nak check actual support dengan resistance dia,
kan saya dah bagi apa ni, ada mana ni, ada support and resistance. Kalau yang klik yang tu dia akan keluar support dengan resistance dia. Ada green dot dengan red dot macam ni, ada banyak. Setiap candle tu dia ada apa ni, resistance dengan support tapi apa ni, saya selalu pakai yang apa, yang memang saya dah set kat dalam apa, indicator intraday. Depends lah kepada trader lah, member semua nak pakai apa ni. So kalau macam ni, dia yang ni saya katakan support support. Yang red dot ni dia akan jadi resistance, example. So macam tu lah saya ikut yang kalau nak lagi spesifik, boleh letak yang support resistance yang saya bagi tu, indicator tu. Dia yang tu dia akan bagi support resistance untuk setiap candle. Boleh bro? Hiaptek. Okey. Okey, kalau Hiaptek double buy signal keluar tapi masih lagi kuning, tak strong, pasal banker kurang. Okey, boleh monitor, bukan kata tak boleh monitor, ke harga pernah naik tinggi dulu. Okey, stocks on trend, MACD uptrend, momentum sideways, masih lagi ada distribution, pasal tu dia kuning. Okay, kalau kita check distribution ni masih lagi ada, tapi berkurangan daripada 8 Februari. Dia berkurang. So that means orang tengah collect, orang tengah beli. Tapi pasal tu dia ada double buy signal keluar, pasal orang tengah beli. Tapi kalau nak masuk boleh, tapi kalau ada strong capital holding power boleh masuk depends kepada capital sebenarnya. Hiaptek ni because masih lagi kuning, walaupun ada double buy signal kuning, masih lagi ada distribution masih lagi ada profit taking. So kalau masuk, kemungkinan harga akan turun sikit, lepas tu dia naik balik, turun sikit, lepas tu naik balik, pasal belum ada lagi 100% apa macam area ni collection. Kalau di area ni dia naik pasal orang tengah collect banyak. Dia collection je, profit taking buat profit taking tak banyak. Kat sini masih lagi profit taking ada, distribution. Ini untuk Hiaptek. Okay, so Hiaptek okey lah. Boleh dikatakan 60 to 70% boleh masuk, bukan 100%. Saya recommend lah. Notiana, yang last indie kat bawah sekali tu nama apa ya? Yang last indie tu saya ni miss accumulation distribution, tapi belum publish lagi lah. Tapi akan dapat, siapa yang dah beli indie tu don't worry, akan dapat apa ni, dua-dua indikator ni. Yang ni momentum, indikator ni momentum, indikator ni yang kat bawah ni accumulation distribution. Saya pun suka indikator ni. Lepas tu ni dari favorite saya untuk check, menjadikan lebih accurate untuk masuk. MC Clean sebenarnya saya dah explain tadi, tak apa, bro tanya lagi satu kali. Okay, explain lagi satu kali. M Clean tadi. Okay, 11 Februari buy signal keluar, tapi kita check banker masih lagi full, tapi stocks masih lagi downtrend. MACD BB uptrend, momentum up, tapi profit taking dia masih lagi tinggi. Kalau kita tengok area ni ada sell signal keluar untuk 10 Februari. So lepas tu orang push, yang banker masih lagi ada, so orang push. So kalau M Clean okey lah, masih lagi very cool lah, because banker masih lagi full. Okay, tapi distribution masih lagi tinggi lah. Okay, distribution masih lagi tinggi, tapi berkurangan. Dia berkurang daripada 10 ke 11, berkurangan. Okay, berkurangan. Momentum up. Okay, so boleh hold. Kalau dah masuk tu boleh hold.
bukan mengatakan bahaya, tapi boleh hold, tapi monitor. Okay, because orang masih lagi profit taking dia masih lagi ada, bukan apa macam area macam ni. Kalau area macam ni kita boleh hold, tak bahaya. Kalau orang yang beli lebih daripada orang yang jual, kat sini masih lagi orang yang jual lebih daripada orang yang beli. So dia bahaya juga. So kemungkinan dia akan jadi macam 9 Februari, lepas naik turun, kita tak nak kan. So monitor lah. Bila dia tak turun, lebih baik ITP. Bila dah turun, beli kat support, naik balik, jual. Macam tu lah. Okey, Binacom. Okey, Binacom. Okey, Binacom kita tengok sell signal keluar 10 Februari, lepas tu harga dah turun lah. Okey, harga dah turun sell signal keluar, harga turun. Banker pun kurang. Stock pun macam dah nak reverse ke bawah kalau tengok tu. Blue line, trend line nak cross signal line. MACD BP masih lagi hijau, momentum up sikit je, tak banyak. Distribution tengah naik tengok tu, daripada 9 Februari menaik ke 10 Februari. Okey, area ni, so jaga-jaga. So orang yang tengah jual tu lebih daripada orang yang tengah beli. Okey, menaik. So jaga-jaga. Okey, so jaga-jaga yang apa ni Binacom ni. Okey, TCS. Okey, TCS. Okey, TCS ni kalau kita tengok walaupun dah overbuy, stock dia masih lagi uptrend. Bila kita tengok dia uptrend lagi, pasal banker ni dia naik daripada 9 Februari naik, lepas tu naik lagi. So pasal tu kita boleh tengok ada buy signal keluar 9 Februari, lepas tu lagi satu buy signal keluar 10 Februari, dia naik lagi lah. Okey, naik. MACD pun naik, momentum pun up, accumulation memang tinggi lah. Okey, TCS ni. Tapi yang satu benda saya dah advise, stock memang dah kat overbuy, terlalu teroverbuy. Okey, teroverbuy. So better jaga-jaga lah. Kalau nak masuk sekarang bahaya TCS ni. Okey, TCS ni bahaya kalau nak masuk sekarang lah. So kalau saya tak nak masuk. Ini macam dah apa ni, dekat kayangan dah. Kalau masuk nanti sangkut susah. Okey, kalau dah orang dah masuk 9 Februari tu okey lagi. Kalau apa ni hari Senin tu just monitor lah. Kalau harga maybe orang dah start ambil profit taking tu, boleh lah TP. Okey, okey, so yang tu untuk apa ni, TCS Dnex saya bagi bila berapa 0.2 0.2 something saya bagi signal masa tu Dnex signal tu keluar. Saya ingat kat sini kot, kat sini saya pun dah lupa. Saya ingat bulan lepas saya bagi Dnex, lepas tu naik sampai 430. Masa tu saya suruh jual pasal ada sell signal keluar. Okey, because kalau kita tengok banker masih lagi full, ada buy signal keluar lagi sekali semalam, naik balik, banker full. Okay. Stock kat overbuy, MACD masih lagi up, momentum up. Kita tengok 5 Februari sampai 9 Februari ada collection, harga naik, lepas tu orang ambil profit, tapi lepas tu dah berkurangan dah kurang balik. Okey,
orang tengah beli lah, profit taking dah kurang. Tapi just monitor, because kalau tengok recently di next ni, depan naik dia turun, depan naik saya ingat dia akan turun pasal profit taking. So just jaga siapa yang dah masuk tu, sekarang dah naik, just jagalah, monitor hari Isnin nanti, maybe ada profit taking. Kalau ni pas analisis lah, okay, pas analisis lah. So kalau kita tengok yang candle ni dia macam sandwich pula, okay. Kalau sandwich, ikut candle, two short candles, dia akan naik balik. Betul lah kalau ikut candle punya signal lah, okay. So lepas naik, kemungkinan dia akan turun lah, taking. So just monitor lah. Tapi banker masih lagi full, so okay lagi. Post, okay. Post, okay, post dia merah. Lepas tu banker kosong, stock kat Osol, MACD merah, tapi ada macam ada uptrend signal sikit lah. Saya ingat ada orang tengah beli post, tapi tak kuat. Kalau kita tengok, profit taking dia huge, tinggi, okay. So kalau nak masuk post ni bahaya lah, okay, bahaya post. So overall masih lagi post downtrend signal lah, okay. So post dah. Okay, counter apa yang cantik? Okay, counter apa yang cantik, yang tu saya belum buat lagi analisis. Okay, so far kita tengok lah daripada tadi ada certain counters okay lah, tapi dah memang naik tinggi lah. Okay, macam DNEX, macam TCS, macam Mclean, semua dah naik tinggi. So kita kena pergi, kalau nak buat kalau nak tengok counter mana yang nak masuk tu, okay, senang. Kita kena cari counter yang new low untuk bulan ni. Counter mana yang tengah low, new low, okay, kita kena cari. So ada member tanya, tunjuk screener kriteria. So screener tu senang, okay. Kalau kita pergi kat penyaring saham, okay, penyaring saham ni macam saya, okay, penyaring saham ni kalau kita tengok ni, tengok DNEX semua dah keluar dalam penyaring saham, okay. DNEX dah keluar, Stripe dah keluar, AT dah keluar, Leicester dah keluar, Luster dah keluar, okay, semua benda semua boleh. So apa yang saya letak kat sini senang je, saya pergi aktifkan ni benda ni, tapi yang ni saya letak one day lah, day okay. So benda ni bila kita dah set dah set, okay, just paparkan tertingkap timbul lah, dia akan pop up kat window tu lah, okay. Aktifkan, senang je. Lepas tu benda-benda yang saya letak paling banyak dipermodalkan, penenaju volume, paling untung, peringkat paling rendah, okay, ataupun nilai terendah dalam 52 minggu, paras terendah bulanan yang baharu. So that means yang ni bukan 52 minggu yang terendah, tapi bulan ni yang paling rendah, dia akan pop up so counter-counter macam tu pun kita boleh monitor sebenarnya, okay. Volume luar biasa, yang ni pun saya suka, kalau ada volume masuk dia akan pop up, so kita boleh monitor. Terlebih jual Osol lah, okay. Dan lagi satu, itu je lah, yang ni lah saya letak, okay. Ataupun SMA 50 berprestasi rendah, ataupun perolehan minggu ni, yang ni semua boleh letak lah. Kita boleh tekan ni, tengok ni butang
loceng ni, just tekan, so dia akan aktifkan lah benda-benda ni. Tapi yang ni saya tak suka letak yang apa tertinggi yang baharu. Kenapa yang ni? Tak payah lah, dia memang dah tinggi, kenapa nak bagi letak? Siapa nak masuk? Ataupun orang yang nak masuk dividen tinggi boleh lah, ataupun paling rugi, yang ni pun okey. Okey, paling rugi selalunya yang dah kau turun lah. Yang ni pun boleh letak, boleh monitor. Okey, so yang ni lah kalau nak screener kriteria ataupun nak buat lebih detail example. Yang ni, tapi yang ni saya tak suka. Okey, yang ni saya tak suka. Okey, saya tak set apa-apa kat sini lah, tapi kalau ada yang suka set kat sini, okey, bolehlah kat technical. Okey, yang ni semua apa ni, indicator standard kita boleh set lah. Nak berapa, okey, boleh band berapa, EMA berapa, so kita boleh set lah. So bila kita set, dia akan pop up juga lah filter. Yang ni lagi satu filter yang apa, lebih detail kalau kita nak. Tapi saya tak set kat sini, malas nak set. Saya ni pemalas sikit. Okey, saya senang pergi sini tekan je, senang. Okey, yang ni satu. Lagi satu, member hari tu tanya, macam mana boleh dapat lain hari tu boleh bagi signal, kebanyakan counter semua naik dekat bypass. Okey, lagi satu, teknik lah. Sekarang member yang semua dari kita ni, ataupun yang alert yang berabu yang ada tu, ada alert, ada indicator saya. So kalau masih lagi tak dapat profit, something wrong lah. Okay, memang something wrong lah. Okay, tapi dia ada satu teknik saya boleh ajar lah. Okay, macam saya, satu saya ikut signal kat sini, tapi kena cepat lah. Okay, satu saja, kena laju. Kalau active trader ni, kena laju sikit kalau nak masuk. Okay, pasal kalau tak dia naik laju kan. Kalau dia naik slow-slow, okey, setengah counter tu dia tiba-tiba naik laju. So kena laju sikit lah. Okey, satu kita check apa, letak kat filter penyaring saham tu. Lagi satu yang favourite saya tu, saya guna M+. Macam ni, M+. Okey, M+ ni saya track monitor. Okey, track monitor benda ni, track monitor. Lepas tu kat setting ni letak all stop. Okey, all stop. Lepas tu tekan highlight ni, letak volume 50 lots and above. Okey, 50 watts. Saya letak 50 lah. Tak nak yang 10, 25, tak nak yang tu. Okey, saya letak 50 lah. Then dia akan highlight yang benda, kalau ada 50 ke atas volume tu masuk, orang tengah beli 50 lot, dia akan masuk, dia akan highlight. Okey, highlight. Tapi highlight tu bukan dia highlight kat member, dia benda tu laju sebenarnya, tapi kita boleh nampak warna hijau, dia highlight. Okey, so kalau kita tengok warna hijau tu, terus pergi kat chart, tekan tengok ada tak buy signal. Macam tu lah saya dapat kebanyakan counter tu. Lagi satu teknik lah saya guna. Saya just share lah macam mana saya dapat counter tu. Saya selalu guna track monitor. Ada tengah hijau, terus pergi sini check ada tak buy signal. Ada buy signal, okey, letak. Kalau tak ada buy signal, ada setengah counter hijau tapi tak ada buy signal, jangan masuk lah. Jangan masuk, bahaya lah. Kita tengok kenapa hijau tapi kat sini kenapa tak ada buy signal, kita check. Macam tu lah. So yang ni just sharing lah. Yang ni lah benda-benda saya guna. Okay, walaupun apa-apa pun saya still bergantung kepada indikator saya. Okay, master. Okay, continue balik. Okay, last ke, kalau kita tengok HAL dah jadi merah, banker masih lagi okey, almost 70%, tapi stock kat overbuy. MACD BB hijau tapi ada sell signal keluar. Okey, momentum up sikit je, tak banyak. Distribution masih lagi ada,
That means ada profit taking. So dia macam 50-50 sekarang. Okay, orang tengah push, profit taking pun ada. Okay, so banker masih lagi ada 70%. Okay, tapi kalau kita check 4 Februari, lepas tu banker ada kurang, sekarang ada masuk sikit, pasal tu harga naik sikit. Banker ada masuk sikit daripada 10 Februari, banker ada naik sikit lah, pasal tu harga naik sikit. Okay, tapi bahaya. Okay, bahaya pasal dia Harley dia jadi merah, macam dah warning lah. Okay, dah bagi warning. Lepas tu ada sell signal keluar 9 Februari sebenarnya. Okay, distribution pun masih lagi tinggi juga. Okay, tak ada warna biru, belum keluar lagi, tak ada collection lagi, tak banyak collection. So kalau Luster ni kalau nak masuk sekarang bahaya, kalau pendapat saya lah. Tak ada buy signal pun keluar. Okay, kalau nak masuk bahaya sikit lah. Okay ya. Kalau yang dah masuk 2 Februari ataupun 4 Februari guna indikator ni, lebih baik ambil TP, pasal kalau hold saya ingat macam bahaya sikit lah. Okay, so yang tu Luster. Okay, Parkson ni ada banyak orang tanya, tapi Parkson tutup mata saya boleh bagi tahu bahaya. Kalau FIFO okey lah. Okay, tapi bahaya kalau nak masuk Parkson. Okay, kalau kita tengok ada lah bagi C keluar, tapi ada satu signal je. Okay, memang ada collection, because daripada 9 Februari distribution ni dah kurang. That means orang tengah collect, orang tengah beli, tapi momentum slow, tak laju orang beli. MACD memang jauh, tapi kalau tengok stocks ni ada sell signal, lepas naik dia turun balik. Pasal tu saya kata Parkson ni bahaya. Ada banyak orang tanya, saya terus kata risiko tinggi Parkson. Kalau nak masuk boleh, tapi untuk FIFO lah, kalau rempit boleh lah Parkson ni. Okay, rempit dia naik, lepas tu turun balik. So bahaya Parkson ni. Banker pun kurang daripada 5%. Okay, saya ingat tu je. Okay, dah 1 jam setengah lebih kurang, 1 jam 20 minit. Okay, so thank you. So maybe upcoming esok Saturday, Sunday tak ada lah. Okay, kita ambil rest Okay, so maybe next week kalau saya free, kita malam nanti buat sharing lah. Okay, buat sharing Okay, kalau ada apa-apa kita discuss kat group lah. Thank you guys. Nanti saya upload video ni check kat YouTube, like and subscribe. Thank you guys.